Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tentang isu yang akan menarik perhatian orang ramai, iaitu trending media sosial. Jadi apa itu media sosial? Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Oleh itu, media sosial sangatlah membantu masyarakat kini untuk bergaul, berkomunikasi dan sebagainya. Hari ini, kita akan membawa kamu semua ke United Kingdom bersama Seri Nur Aisyah, pelajar sepenuh masa di Glasgow, Scotland. Ini merupakan feedback penggunaan sosial media dari United Kingdom. Dengan situasi pandemik yang melanda di Malaysia, bagaimana perjalanan anda ke United Kingdom? Adakah anda menggunakan media sosial untuk mendapatkan maklumat? Boleh dikatakan ya, sebab time pandemic, time sebelum saya fly ke UK last year, kita masih kat fasa PKP and tak boleh nak keluar ke sana sini, tak boleh nak rentas negeri. And since saya punya college is based in Ipoh and saya is from Selangor, so nak pergi jumpa agent saya yang handle urusan saya pergi ke UK ni agak susah, dan just through WhatsApp and also meeting through online meetings. And one of the requirements nak study overseas is kena ada IELTS and English test. And usually akan dapat buku, kena beli buku, tapi sebab saya ada senior yang dia ada beli buku online through Shopee, so saya dapat dengan free. So maklumat semua saya guna just through WhatsApp, and saya akan tanya senior saya macam mana saya nak jawab IELTS and stuff like that. And also website and YouTube was also very helpful, because website they give complete guidance of how to answer the IELTS, and also if there's anything that I just don't know, saya boleh Google or so just use YouTube as my guidance. Okay, hai Sri. Untuk soalan seterusnya, dengan jarak yang jauh antara UK dengan Malaysia, bagaimana Sri menggunakan media sosial untuk berhubung dengan orang tersayang kat Malaysia? Mostly saya kat sini still guna WhatsApp, sebab sini pun orang guna WhatsApp. And ada juga guna through Instagram juga, sebab ada yang tak ada nombor saya, tapi memang majority guna WhatsApp. Okay, disebabkan perbezaan negara, adakah Sri mempunyai halangan untuk menggunakan media sosial apabila berada kat sana? TBH, to be very honest, yes. Sebab satu, the very big time differences between Malaysia dengan UK. Sebelum ni, there used to be 8 hours, tapi sekarang dia dah reduce to 7 hours sebab dah nak masuk summer time. And susah sebab kadang apa yang kita nak cakap dengan, kalau kita nak tanya family ke apa, diorang tidur, kita orang still bangun. Kadang diorang nak call kita orang pula yang tidur and diorang bangun. So dari situ dah memang susah. And also kadang kalau internet tak stable, and bila kadang call macam, oh apa dia tolong repeat sikit, kena macam tu sekali. Lepas tu memang kadang kalau nak balik pun macam susah sebab satu jauh and mahal. So memang kena dependent fully on WhatsApp. Okay, soalan seterusnya. Apa yang membezakan budaya media sosial di UK dengan Malaysia? As for my circle of friends kat sini, diorang mostly guna Facebook and also Instagram, and sometimes Facebook tu untuk buat group assignment. Agak janggal bagi saya nak guna Facebook sebab saya dah lama tak guna Facebook. Lepas tu dan Instagram diorang pun diorang sometimes guna group Instagram juga untuk group assignment. Ada saya satu kawan guna group Instagram, sebab mostly untuk kita Instagram is for tangkap gambar and just socialize, and kita punya main platform is WhatsApp dekat Malaysia. So bila perbezaan yang diorang guna media sosial tu, sometimes dia macam, oh diorang kat sini guna macam ni, tapi macam tak kisah jugalah sebab macam it's their way kan. Lepas tu yang selalu buat group ialah kawan saya yang dari sini, so saya macam okay ikut saja. And
Also, diorang juga ada satu apps called Signal which is quite macam WhatsApp. Tapi saya tak suka guna sebab dah biasa dengan WhatsApp. So macam, okay, WhatsApp is the best for me. Kesimpulannya, perbezaan masa dan tempat dapat mengubah corak media sosial kita. Seperti mana yang sering Aisyah katakan, di Malaysia, Instagram adalah untuk tempat bersosial. Manakala di United Kingdom, Instagram dijadikan sebagai salah satu tempat pembelajaran berlaku. Dan jarak masa yang berlainan antara United Kingdom dan Malaysia, Seri Aisyah hanya bergantung atas media sosial untuk kekal berhubung dengan orang yang tersayang. Antara aplikasi media sosial yang paling diminati oleh rakyat Malaysia adalah TikTok. Dilancarkan pada tahun 2016, TikTok kini mempunyai lebih dari 500 juta pengguna dari pelbagai umur, bangsa dan kaum di sekitar dunia. Dengan ciri-ciri filter, muzik dan kebolehan untuk mengedit video, TikTok menjadi sebuah platform untuk penggunanya merakam pelbagai jenis video mengikut kreativiti sendiri dan juga memori yang berharga. Jika dibandingkan dengan YouTube, durasi maksima yang boleh direkodkan hanyalah sepanjang 3 minit. Ini menjadikan penggunanya lebih taksub untuk melihat video-video yang ada di aplikasi tersebut. Ketika kita dikejutkan dengan PKP pada awal tahun 2020, terdapat ramai rakyat berasa bosan dan memutuskan untuk memuat turun aplikasi TikTok untuk dijadikan sebagai hiburan. Aplikasi yang dahulunya mendapat kecaman dari pelbagai pihak kini menjadi kegemaran orang ramai. Cara penggunaan sesebuah aplikasi itu bergantung kepada diri kita sendiri. Terdapat juga pelbagai perkara bermanfaat yang dikongsikan di TikTok. Antaranya ialah tips menguruskan kewangan, resepi baru, tempat-tempat untuk melancong, dan juga ada yang mempromosikan perniagaan mereka sendiri. Namun begitu, terdapat juga kesan-kesan negatif yang terdapat dalam trending di aplikasi TikTok tersebut. Memandangkan TikTok mempunyai pengguna dari seluruh dunia, pelbagai tarian trending telah dicipta oleh warga barat. Lebih menyedihkan apabila umat Islam juga turut mengikuti tarian tersebut untuk menjadi terkenal dan mengikuti trend. Ini telah memberi impak kepada imej agama Islam yang merupakan agama suci dan menjaga maruah diri. Selain itu, komen-komen yang terdapat dalam post seseorang juga boleh memberi kesan kepada hidupnya. Ini kerana terdapat ramai pengguna yang menggunakan bahasa-bahasa kesat dan tidak berfikir dahulu sebelum menulisnya. Seterusnya, baru-baru ini wujudnya trending di mana filter misai dikeluarkan. Terdapat ramai pengguna wanita menggunakan filter tersebut dan menayangkan kepada pihak umum. Dalam mereka tidak sedar, filter tersebut menggambarkan orang-orang perempuan menyerupai lelaki dan ianya adalah haram di sisi Islam. Secara kesimpulan, baik buruk penggunaan sebuah media sosial itu bergantung kepada diri masing-masing dan pengguna hendaklah membuat kaji selidik terlebih dahulu sebelum mengikuti sebuah trend di media sosial. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iman Haziq. Hari ini saya akan menceritakan tentang platform media sosial yang kedua, iaitu Facebook. Apa itu Facebook? Facebook ialah platform rangkaian media sosial berasaskan suapan berita yang digunakan terutamanya untuk berkongsi kemaskini kehidupan umum, gambar, video dan pautan dengan rakan-rakan. Ia pertama kali dilancarkan pada tahun 2004 oleh pencipta dan CEO Mark Zuckerberg dan rakan-rakannya di Universiti Harvard, iaitu Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Pada mulanya, Facebook direka sebagai cara untuk pelajar Harvard berhubung antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, ia telah berkembang ke universiti lain dan sejak tahun 2006, selagi anda berumur 13 tahun dan ke atas, anda boleh mendaftar untuk menjadi pemilik akaun Facebook. Pada masa ini,
Facebook ialah rangkaian sosial terbesar di dunia dengan mempunyai kira-kira 2 bilion pengguna di seluruh dunia. Anda boleh mendaftar untuk akaun Facebook yang terdapat di halaman utama Facebook. Setelah anda memasukkan maklumat anda dan mengesahkan umur anda, Facebook akan menggesa anda untuk cari rakan anda. Anda boleh melakukannya dengan membenarkan akses pada Facebook untuk mencari kenalan anda, atau anda boleh melakukannya kemudian dan mencari rakan anda mengikut nama mereka sendiri. Anda dinasihati untuk menyempurnakan profil anda sedikit sebelum anda melakukannya, supaya orang yang anda ingin jadikan kawan dapat mengenali anda. Sebaik saja anda telah mengisi profil dengan secukupnya dan menambahkan beberapa rakan, anda boleh menyiarkan gambar, teks, video, pautan dan hampir semua perkara lain yang anda inginkan. Pernah tak anda terfikir kenapa ramai orang gemar menggunakan Facebook? Sedangkan sudah ada banyak cara lain untuk berkomunikasi dalam talian, seperti melalui email, mesej segera dan sebagainya. Apa yang menjadikan Facebook unik ialah keupayaan untuk berhubung dengan orang yang anda sayangi pada masa yang sama. Bagi kebanyakan orang, mempunyai akaun Facebook kini merupakan salah satu perkara yang menjadi sebahagian dari kehidupan di dalam talian, sama seperti mempunyai alamat email anda sendiri. Dan kerana Facebook sangat popular, laman web lain telah berusaha untuk menyatupadukan Facebook. Ini bermakna anda boleh menggunakan satu akaun Facebook untuk log masuk ke perkhidmatan yang berbeza di seluruh laman web. Kelebihan pertama adalah yang paling jelas, iaitu untuk pertukaran maklumat. Secara umum, Facebook diwujudkan dengan idea untuk bertukar maklumat tentang semua perkara antara satu sama lain, sama ada idea, pemikiran, gambar atau video. Kedua ialah untuk tujuan promosi perniagaan. Syarikat juga boleh mempromosikan jenama di Facebook. Dari peniaga kecil hinggalah peniaga yang sudah berjaya, kesemua mereka telah atau mempunyai peluang untuk berkembang terima kasih kepada sistem Facebook yang memudahkan peniaga untuk mencapai pelanggan. Akhir sekali, Facebook merupakan medium komunikasi yang berkuasa. Walaupun mungkin agak ironi, platform yang dicipta pada tahun 2004 ini merupakan medium komunikasi yang paling berkuasa di dunia. Jika dibandingkan akhbar, televisyen, radio, laman web dan portal yang berbeza, ramai orang memilih Facebook sebagai medium untuk mengetahui apa yang berlaku di dunia pada ketika ini. Salah satu perbezaan utama antara kedua aplikasi ini ialah jenis kandungan atau data yang digunakan oleh pengguna secara ketagihan ke dalam aplikasinya. TikTok adalah mengenai video. Lazimnya, video berbentuk pendek di mana orang ramai merakamnya melakukan semua jenis perkara lucu. Antara yang paling popular ialah video menari dan video muzik penyegerakan bibir. Manakala Facebook pula, Facebook mempunyai segala-galanya daripada gambar dan siaran video kepada kuis, trivia, post yang menyeronokkan, post cabaran, memes dan banyak lagi. Kesimpulannya, Facebook dan aplikasi media sosial yang lain mempunyai kebaikannya yang tertentu. Setiap pengguna media sosial haruslah bijak dalam menggunakannya untuk tujuan kebaikan dan bukannya untuk menimbulkan suasana negatif. Masyarakat haruslah matang dan bertimbang rasa antara satu sama lain ketika berkomunikasi di mana sahaja aplikasi media sosial, termasuklah Facebook. Sekian, itu sahaja dari saya. Saya jemput next presenter untuk membincangkan tentang kesan. Media sosial mempunyai beberapa kesan yang membawa kebaikan maupun keburukan. Seperti yang kita dapat lihat, platform media sosial ini memainkan peranan yang penting dalam proses komunikasi media menyampaikan idea, mesej dan maklumat. Beberapa kesan yang membawa kebaikan adalah apabila kita dapat menggunakan platform ini sebagai alat perhubungan untuk mengetahui perkembangan semasa ahli keluarga atau rakan-rakan yang berjauhan dengan kita. Platform media sosial ini juga boleh dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan seperti ilmu keagamaan. Dan seperti yang kita dapat lihat, ramai penceramah atau ustaz-ustaz yang terkenal menggunakan platform ini untuk menyebarkan ilmu pengetahuan mereka. Manakala kesan yang membawa keburukan adalah pembazaran masa di mana kebanyakan masyarakat banyak menghabiskan masa dengan media sosial. Sedangkan masa yang terluang itu sebaiknya mereka boleh melakukan aktiviti berfaedah seperti bersenam atau membaca buku. Platform ini juga boleh dijadikan sebagai tempat menyebarkan fitnah di mana akan ada gambar yang tidak patut diuploadkan dan diviralkan.
Hal ini akan menyebabkan mangsa trauma dan boleh menyebabkan isu-isu seperti mental tidak stabil dan percubaan membunuh diri. Oleh itu, platform media sosial ini perlu digunakan dengan sebaiknya. Oleh kerana teknologi semakin maju, kita dapat melihat media sosial memainkan peranan yang penting kepada setiap orang yang menggunakannya. Peranan yang baik dan ada juga yang buruk. Oleh itu, kita perlu menggunakan platform media sosial ini dengan tujuan yang baik untuk mengelakkan dari berlakunya sesuatu perkara yang buruk, dan janganlah kita menyebarkan maklumat yang palsu atau tidak sah kerana itu dapat menimbulkan fitnah. Dan berhati-hatilah dengan setiap perkara yang kita post di platform media sosial. Seperti kata pepatah, ambil parti, buang hempasnya, yang membawa maksud ambil perkara yang baik dan buang perkara yang buruk. Oleh itu, kita menggunakan media sosial dan mengambil perkara yang baik, dan janganlah kita mengikuti perkara yang buruk di media sosial itu. Sekian, terima kasih.